Bertemu kembali. Meski 77 tahun sebagai agensi penyiaran ulung negara, RTM masih relevan dan diyakini rakyat. Penerapan elemen baharu menerusi medium radio dan televisyen selari dengan peredaran masa dan pembangunan prasarana. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata auditorium baharu akan dimanfaatkan sepenuhnya selain fasiliti sedia ada akan ditambah baik. Selain itu katanya RTM turut memainkan peranan penting sebagai platform seimbang kepada rakyat, khususnya dalam tempoh pilihan raya. Jelasnya peranan itu dapat menjamin proses demokrasi berlangsung dengan adil. Beliau ditemui dalam beberapa siri program di Angkasa Puri sempena sambutan ulang tahun ke-77 RTM. Jawatankuasa peringkat tertinggi ditubuhkan bagi menangani isu berkaitan doktor kontrak dan ia bagi meneliti penyelesaian terbaik terhadap masalah berkaitan profesion pegawai perubatan. Menteri Kesihatan KKM Dr. Zaliha Mustafa menerusi kenyataan memaklumkan jawatankuasa tersebut akan menggabungkan beberapa kementerian dan agensi serta ketua setiausaha negara. Tegasnya penganjuran mogok bukan penyelesaian terhadap isu penjawatan berkenaan. Sebaliknya perlu ditangani dengan pelibatan bersama secara profesional. Tambah Dr. Zaliha, KKM sentiasa ambil langkah proaktif terhadap sebarang permasalahan dan permintaan ditimbulkan anggota kesihatan. 12,330 warga asing yang ditahan di depo imigresen seluruh negara dihantar pulang ke negara masing-masing. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh berkata 9,606 adalah tahanan lelaki manakala selebihnya tahanan wanita. Setakat ini lebih 11,000 warga asing masih ditahan di depo-depo berkenaan. Katanya tahanan dibuat berdasarkan 3 kategori iaitu banduan tamat jalani hukuman penjara, individu ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen serta tahanan diserahkan agensi penguatkuasaan lain untuk tindakan usir. Terdapat 2 lagi depo sementara dan 18 depo imigresen kekal di seluruh negara ketika ini. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kayu Hitam Datuk Ahmad Zaini Jaafar meninggal dunia pada 5.42 pagi tadi di sebuah hospital di Ibu Negara. Dan perkara itu dimaklumkan anaknya Ahmad Ukshairi menerusi hantaran di Facebook. Katanya solat jenazah dan penghormatan terakhir kepada Allahyarham akan dilakukan di rumah sejurus selesai urusan di hospital. Jenazah kemudian akan dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Changlun Chanlun. Allahyarham yang juga bekas Ketua UMNO bahagian Kubang Pasu memenangi kerusi Dun Bukit Kayu Hitam dalam PRU ke-12 dan ke-13. Bagaimanapun pada PRU ke-14, Allahyarham gagal mempertahankan kerusi itu apabila tewas kepada calon PKR. Angkatan Pertahanan Awam APM Kelantan terus diperkasa menerusi pelibatan hampir 80 pegawai kehormat dan bersekutu untuk berkhidmat dalam pelbagai operasi demi manfaat masyarakat. Penggarahannya Colonel PA Muhammad Azhar berkata mereka terdiri daripada latar bidang berbeza sama ada akademik maupun profesional. Kepakaran tersebut akan memberi manfaat terhadap sebarang operasi lain menyasarkan pegawai Brigad Aktif dalam sukarelawan APM. Katanya usaha menambah jumlah pegawai terus dilakukan bagi memastikan peranan APM dapat dirasai semua lapisan masyarakat. Perkembangan luar negara, lebih 700,000 kes TB direkodkan di Indonesia pada 2022 dan ia menjadi rekod tertinggi dalam negara itu. Jurucakap Kementerian Kesihatan Muhammad Syaril, purata penemuan kes TB setiap tahun sebelum 2022 adalah antara 500,000 hingga 600,000 kes. Republik itu menduduki tempat kedua selepas India yang merekodkan anggaran 969,000 kes dengan 93,000 kematian setiap tahun. Lebih 700,000 kes TB di Indonesia pada 2022 rekod angka tertinggi selepas India dan ia bersamaan 11 kematian bagi setiap sejam. Di Indonesia, kes TB paling kerap dialami mereka yang berumur 45 hingga 54 tahun. Dan menurut Syaril, jumlah kes TB di negara berkenaan adalah yang tertinggi sejak penyakit paru-paru itu menjadi keutamaan. Dengan itu, sekian minta. Assalamualaikum dan salam hormat.